Siapa sangka di sebalik ketegasan dan prosedur operasi standard yang ketat, Kementerian Kesihatan KKM masih mengesan ketidakpatuhan SOP apabila 14% daripada 122 kes Omicron membabitkan jemaah umrah. Negara ini tidak menerima suntikan vaksin. Pendedahan 17 jemaah umrah tidak divaksinasi ini membawa pula kepada pembukaran kegiatan haram klinik swasta mengeluarkan sijil vaksinasi palsu apabila seorang doktor di Terengganu ditangkap dan didakwa. Tidak cukup itu, timbul pula pengakuan terbuka seorang lelaki yang menyatakan dirinya tidak divaksin dan membawa jemaah tidak divaksin ke Arab Saudi. Situasi ini bukan sahaja mencelarukan keadaan negara yang sedia celaru ekoran varian terbaru COVID-19 iaitu Omicron, malah menimbulkan persoalan. Bagaimana jemaah umrah ini boleh terlepas ke tanah suci di saat pengendali syarikat umrah menegaskan mereka mematuhi syarat-syarat dan SOP bagi perjalanan umrah yang telah ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN, KKM dan Kerajaan Saudi. Juga mengapa masih terdapat umat Islam kita yang sanggup menunaikan ibadah umrah dalam penipuan? Adakah segala kempen kesedaran keselamatan vaksin masih tidak mencukupi? Persoalan paling utama, berbaluikah pulang dalam keadaan umrah yang tidak mabrur? Please, this is a serious issue. Bukan semua perkara yang dikatakan sebagai naluri itu adalah satu sebab untuk kita mengatakan ia benar. Sijil vaksinasi palsu umrah mabrur. 1 jam kita akan bincangkan topik ini bersama dengan 3 panel, 2 di studio, 1 di talian telefon. Saya perkenalkan panel kita di talian di studio terlebih dahulu, iaitu Ustaz Muhammad Hanafiah bin Abdul Malik, merupakan penasihat Global Ihsan Relief. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz bersama analisis pada petang ini. Dan di sebelah Ustaz kami bawakan naib Presiden Umrah dan Haji Mata, iaitu merupakan Tuan Haji Muhammad Azri Abdul Razak. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di talian telefon kami bawakan pengerusi penerangan Pertubuhan Doktor Islam Malaysia atau Perdim, Dr. Nur Zaidi Zakaria. Sebelum kita bersama dengan Dr. Zaidi, saya mau terus ajukan soalan saya kepada mungkin Ustaz Hanafiah terlebih dahulu. Ustaz, banyak sudah agamawan menyatakan perbuatan menipu sijil vaksinasi bagi mengerjakan umrah ini kalau ikut hukum dan syarat ibadah itu sah. Namun, walaupun sah, ia dikhawatiri menyebabkan ibadah itu tidak tergolong sebagai mabrur atau diterima. Ustaz, umrah yang tidak mabrur, berbaluikah mengerjakan ibadah umrah yang tidak mabrur, Ustaz? Wallahu alam. Yang pertama, kita ambil satu surah untuk menjawab semua soalan ini. Yang pertama sekali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Secara ringkas dan mudah, tahukah kamu siapa yang membohong agama? Mereka adalah mereka yang menzalimi anak-anak yatim, memakan harta anak-anak yatim, dan mereka ini adalah di kalangan orang yang tidak membantu orang fakir miskin. Dan mereka ini kalau mereka solat sekalipun, mereka solat dalam keadaan lalai. Kecelakaan untuk mereka, dan mereka juga berlaku riak ketika beribadah. Dan mereka sedikit pun tidak menolong untuk mendalam apa-apa masalah. Mereka tak nak menolong. Kita sekarang sedang berhadapan dengan masalah COVID. Telah lama kita tak dapat melakukan ibadah umrah. Secara tiba-tiba kerajaan buka, Saudi pun buka untuk melakukan ibadah umrah yang kita rindukan tawaf, lakukan ziarah ke atas Rasulullah. Tiba-tiba ada golongan yang menipu vaksin. Perasaan kita hancur bila kita diarahkan untuk berhenti seketika daripada melakukan ibadah umrah ini. Jadi isu ini sebenarnya, apa salahnya kita orang Islam cuba sedaya upaya bekerjasama, menolong, membantu kerajaan dan dunia yang berhadapan dengan masalah COVID ini untuk meringankannya. Dengan berlaku jujur, mengambil vaksin yang betul,
ada sijil dan lalui prosedur yang sebenar untuk melakukan umrah. Allahu Akbar. Antara kesedihan kami, saya sepatutnya pergi umrah 26 Januari. Tiba-tiba bangkit isu ni, maka saya tak dapat pergi umrah. Ustaz maksudnya antara yang terkesan lah. Saya terkesan dan saya sangat sedih. Apa pun yang berlaku, kita kena hati-hati. Bila sebut mabrur ni kerja Allah Ta'ala. Kerja Allah Ta'ala, Allah nak terima atau tak terima itu terpulang pada Allah. Hak mutlak Allah. Tetapi dari sudut sah-sah selagi patuh pada rukun. Cuma ulama telah beritahu 3 tanda. 3 tanda umrah itu mabrur, haji itu mabrur ataupun amalan itu mabrur. Contoh kalau solat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu kita nak tengok orang solat tu dapat khusyuk tak dapat khusyuk. Solatnya diterima oleh tak diterima oleh Allah, tengok dia. Dia mampu tak cegah diri daripada berbohong? Mampu tak cegah diri daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar? Itu satu. Yang nombor 2, bab umrah. Umrah ini, umrah yang lepas dan umrah yang kita lakukan ini menghapuskan dosa antara kedua-duanya. Tetapi tuan-tuan nak tahu umrah kita yang lepas mabrur ataupun tak mabrur, kita tengok. Pertama, nak pergi, sebelum pergi, pendapatan kita kena halal. Itu jelas. Pendapatan kita halal. Antara pendapatan yang halal adalah melaluilah SOP yang betul. Janganlah ada berlaku penipuan. Itu satu. Yang nombor 2 dia pula adalah ketika di sana melakukan ibadah ikut rukun dan wajib umrah. Itu insya-Allah orang Melayu bab tu A. Dan last kali apabila kembali selepas tamat umrah kembali ke Malaysia, wataknya bertambah baik. Bertambah baik dari sudut ibadahnya, bertambah baik dari sudut akhlaknya. Dan jauh daripada sifat menipu. Sebab menipu ini adalah sifat orang-orang yang munafik. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, satu perkara yang mungkinlah Muslim kita sering terlepas pandang berkenaan dengan hak otonomi pesakit itu perlulah mengambil kesihatan orang lain. Tidak boleh atas maslahat seorang individu itu mengganggu maslahat orang lain tanpa kebenaran dan kerelaan ataupun kemampuan orang tersebut. Dalam isu ni Ustaz, menipu sijil vaksin demi kononnya terlepas daripada kesan buruk vaksin. Namun merisikokan nyawa dan keselamatan orang lain. Hukumnya berdosa. Hukumnya berdosa kerana membawa bahaya kepada yang lain. Sebab tu ayat terakhir tadi memberitahu tidak menolong. Dia punya watak ni, dia tidak menolong untuk mencegah wabak COVID ini berleluasa. Kerana itu memang mereka ini ada kecelakaan yang besar. Untuk mereka yang mendirikan solat, untuk mereka yang lalai dalam mendirikan solat, riak dalam beribadah dan tidak melakukan perbohongan ni dan tidak menolong. Perkara yang paling mudah, jangan menipu. Sebab nak menipu ni kena banyak idea, kena banyak ni. Saya dengar nak dapatkan sijil penipu, sijil apa? Palsu. Sijil palsu tersebut, kosnya hampir 400, 4 hingga 600. Ya. Sedangkan vaksin secara percuma saja. Tapi mereka pilih jalan yang susah. Demi mungkin ada pendapat yang berbeza dengan kita. Wallahu a'lam. Baik, Dr. Zaidi. Ya, saya. Doktor, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu, Datuk Dr. Kasmani Embung mencadangkan individu yang membeli sijil vaksinasi COVID-19 palsu perlu dikenakan tindakan seperti diberi nasihat dan kaunseling. Soalan saya ada 2, Doktor. Cukupkah sekadar kaunseling untuk menyedarkan mereka? Kedua, adakah kempen kesedaran keselamatan vaksin yang dianjur dan dilaksana kerajaan selama ini benar-benar berkesan buat golongan ini? Doktor. Okey. Kita sebenarnya menyokong pendekatan mendidik dan memberi pengajaran untuk dilaksanakan oleh pihak kuasa. Tetapi saya rasa kalau benda ini berterusan, hukuman yang keras hendaklah dipertimbangkan sebagai jalan terakhir untuk membendung daripada perbuatan buruk ini dari berluasa lah. Sebenarnya apa yang saya perhatikan, yang benda yang kerajaan bagi ni, benda ni saya sampai kepada yang golongan yang sebenarnya bisa labelkan sebagai anti-vaksin ni lah.
dengan keadaan ini jadi lebih teruk apabila terdapat juga profesional doktor yang berpendapat yang kita tak perlu mendapatkan vaksin tersebut. Yang tu yang jadi masalah dia. Jadi penerangan tu tak mencukupi. Mungkin diorang nak lebih pada data dari bertekanan vaksin tu kan. Jadi kita kena wawakan, kita kena tunjukkan. Maksudnya sebelum kita dapat vaksin penuh, kita punya kes ada dalam 20,000, 30,000. Tiba-tiba sekarang dah turun sampai 2,000, 3,000 macam tu kan. Tangan pintu tersebut. Dan kita dah mula supaya lockdown. Yang itu yang kita wawasan. Sebab yang kumpulan vaksin lebih menunjukkan kepada yang ni kematian yang tak dinyatakan oleh kerajaan semua. Tapi kita tak nampak yang lebih broad, maksudnya lebih meluas. Yang tu yang menjadi masalah. Sebab benda bila dah golongan vaksin berjaya menyampaikan dia punya kesan-kesan buruk vaksin ni dan menyebabkan masyarakat macam memang dia tak nak ambil benda tu, tapi kerana kerajaan telah macam menyekat kebebasan dia orang. Macam tu. Doktor, dari sudut pandang doktor, adakah kerajaan kita ataupun KKM daripada sudut pendekatan di media sosialnya lebih terkebelakang berbanding dakwah-dakwah yang disebarkan oleh anti-vaksin? Saya rasa kalau nak ambil tindakan dan macam media sosial ni, siapa saja yang mengeluarkan kenyataan yang berdampak anti-vaksin ni kena ambil tindakan. Sebab kebanyakannya yang mempengaruhi masyarakatnya adalah golongan doktor tu sendiri. Jadi kalau golongan ni mendapat warning dan dibagi hukuman, misalnya kalau wawarkan lagi benda yang anti-vaksin ni, satu tindakan keras akan diambil. Saya rasa benda tu dia akan lebih tekan lah. Sebab kalau macam kerajaan tu wawarkan di media perdana apa semua, tapi benda sekarang ni zaman teknologi sekarang banyak orang tengok pada benda-benda yang media sosial ni lah. Yang ni yang jadi masalah. Doktor, seperti doktor katakan, yang menolak dan yang menyebarkan dakwah ini adalah mereka yang memegang profesion seorang doktor juga. Dan kita tahu apabila seorang doktor sendiri menolak vaksin, sudah pasti bagi para masyarakat atau netizen akan mempunyai satu rasa pasti ada yang tidak kena dengan vaksin ini, sehingga kan doktor sendiri menolak. Daripada sudut pandang Dr. Nur Zaidi, mengapa ada juga doktor yang menolak vaksin ini? Saya rasa itu pendapat yang dia tak nak terima vaksin. Tapi saya rasa sebagai seorang profesional, dia betul-betul dapatkan kepastian yang vaksin itu daripada orang yang betul ni lah. Contoh kalau kita tak faham, kita kita boleh tanya orang yang berpakar dalam farmakologi. Jadi bila dia bagi keterangan tu, kita kena terima. Kita tak boleh lah ambil duduk kita YouTube mana cakap ini dia kerja Amerika, cakap macam ni lah apa semuanya tu yang buat dia kelang kabut tu. Jadi dan benda tu kita, macam dalam pertakuan pun guide our pertimbangan, jangan jangan selalu bagi anti-vax. Kalau untuk orang lain pun keep for yourself, dengan untuk orang, untuk bagi ke masyarakat ni kena sama. Maksudnya kita sokong kerajaan vaksin. Cuma bila ada macam contoh yang terbaru ni, dia nak bagi vaksin pada kanak-kanak apa semua, kita boleh berjumpa dengan, harap boleh jumpa dengan Menteri Kesihatan, berbincang bersemuka. Jadi kita boleh tahu, okey, ini pendapat pakar dia, kenapa vaksin kanak-kanak diperlukan ataupun vaksin remaja perlu ditambah. Macam itulah. Baik.
Tuan Haji, kita tahu SOP yang ditetapkan Kerajaan Arab Saudi amatlah ketat. Semua jemaah perlu mempunyai maklumat jenis vaksin dan tahap kesihatan masing-masing untuk dimasukkan ke dalam aplikasi Mukim, iaitu 72 jam sebelum mereka berlepas. Aplikasi itu turut bersambung dengan 2 lagi aplikasi, iaitu Tawakalna serta Idmarna, yang mana informasinya saling berhubung untuk mendapatkan slot mengerjakan umrah, memasuki Raudah dan menunaikan solat di Masjidil Haram serta Masjid Nabawi. Maka Tuan Haji, adakah sebenarnya penipuan ini sudah diatur secara sistematik sejak dari awal proses mendapatkan sijil tersebut, sehingga kan pengendali syarikat umrah langsung tidak dapat menghidu kegiatan haram ini? Okey. Okey, pada 28 Februari 2020 di mana Kerajaan Saudi telah menutup orang kata telah suspend visa umrah lah, di mana kita semua rakyat Malaysia terkesan, mana kita tak boleh pergi buat umrah pada masa itulah. Dan pada 2020 di mana kerajaan kita mengumumkan pembukaan semula lah pada bulan 10, dan di mana sebelum pembukaan tu memang kita daripada pihak Mata, industri player, telah bermesyuarat untuk memulakan SOP yang amat ketat daripada pihak KKM dan juga pihak Montek sendiri untuk kita membuka balik perniagaan kita lah. Yang pertamanya macam tadi lah, kita mestilah kata di swab test sebelum kita berangkat ke Tanah Suci 72 jam sebelum untuk kita berlepas. Di mana sekiranya negatif, barulah kita dibenarkan berangkat. Betul. Dan juga untuk pengetahuan, memang kita dah maklum, untuk kita dapatkan visa umrah tu sendiri, kita mestilah fully vaccinated. Maknanya vaksin tu telah yang diiktiraf oleh Kerajaan Arab Saudi lah. Seperti contohnya, kita mesti ada AZ dan juga Pfizer. Dan manakala Sinovac, kita dikedaki booster lah. Mana kita kedaki ambil booster. Sekiranya kita cukup 3 syarat ni, barulah kita boleh memiliki visa tu lah, visa umrah. Itu syarat yang utama sekali. Dan juga dari segi airline pun, sekiranya kita menempah tiket kapal terbang pun, pihak airline pun untuk minta juga mana kita ni vaksin jenis apa. Dan kita mesti masukkan data daripada situ lah. Dan selepas kita macam contoh di akhir sekali, bila kita pergi ke kaunter pelepasan, di mana kita kena membawa tiga benda lah yang utama lah. Yang pertama sijil vaksin yang digital, yang sah. Nombor 2 Mukim, nombor 3 tadi PCR. Dan of course kita ada visa lah. Dan barulah kita beri kepada pegawai untuk pelepasan. Sekiranya kita ada 3 ni, barulah dibenarkan untuk kita bagi boarding pass dan juga dimasukkan luggage lah. Sekiranya kita gagal dan kita memang tak dibenarkan. Dan satu lagi tambahan ni, walaupun tadi kita bicarakan pasal vaksin yang digital vaksin palsu, di mana kita juga muskil juga, because bila vaksin palsu ni kita ada kaitan dengan MySejahtera. Okey, bagaimana pula sistem MySejahtera itu sendirilah. Sedangkan kita nak masuk contohnya shopping mall pun kita mesti scan. Betul. Even though kita dah fully vaccinated, sekiranya kita high risk pun kita tak dibenarkan, kecuali low risk yang warna kuning lah. Betul tak? Okey. Ini kan nak masuk di KLIA, di orang kata di tempat orang kata kapal terbang yang punya security yang amat ketat. Betul. Okey, pengalaman saya pun menguruskan jemaah, di mana bila kita bawa jemaah masuk, kita scan, dan sudah tentu security officer akan tengok di handphone kita. Maknanya kita fully vaccinated ataupun tak. Kan, walaupun kita MySejahtera kita palsu, macam mana pula dia relate dengan MySejahtera? Adakah ada kaitannya juga dengan MySejahtera lah. Jadi kita juga minta pihak kerajaan mengenal pasti MySejahtera ni bagaimana dimanipulasikan sistem ni. Bukan kata sijil saja, malah MySejahtera itu sendiri lah, aplikasi itu sendiri. Maksudnya Tuan Haji, di sini di pihak pengendali umrah Mata, memang tiada sebarang kemungkinan kebarangkalian untuk penipuan sindiket berlaku dalam kes COVID ini, sijil vaksin COVID-19 ni? Memang kita sebagai pengendali umrah pun kita dah
dah kenal, kita dah study, dah dipelajari sebelum kita buka umrah ni pun kita dah bermusyarat dengan pihak wajib, pihak Motek, dah menggariskan panduan-panduan yang harus kita ikuti lah. Contohnya tadi dari segi kita mesti vaksin. Bukan kata undang-undang Malaysia, malah undang-undang Saudi sendiri perlukan kita vaksin. Jadi barulah kita dibenarkan untuk terbang lah, untuk kita berangkat ke Tanah Suci Mekah lah. Maknanya maksudnya kita memang kalau nak katakan sijil palsu tu memang kita ada kemusykilan dekat situ. Bagaimana orang yang macam YB KJ mengumumkan 14% jemaah yang balik umrah tak divaksinkan. Itu kita ada tanda soalan di situlah. Bagaimana benda tu boleh terjadi. Sepatutnya kita boleh detect daripada awal lagi. Sebagai kita pengusaha umrah memang kita ambil berat. Memang saya rasa tak mungkin jemaah-jemaah kita yang berangkat ni tak divaksinkan. Kalau dia pergi dengan syarikat yang berdaftar lah, yang mana syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan lah. Jadi kalau yang berdaftar ni memang kita ambil berat. Memang kita bukan hanya untuk bila orang nak pergi umrah kita hanya terima, tak ada. Kita kenal pasti jemaah tu sendiri. Sama ada dia ada vaksin ataupun tak. Kita minta yang digital vaksin yang asli, yang original untuk kita printkan. Dan banyak kaedah-kaedah, banyak SOP yang perlu kita lakukan sebelum jemaah-jemaah ni terbang lah. Baik Tuan Haji, kenapa saya bertanyakan tentang adakah terdapat possibility ataupun kemungkinan tiada penipuan di dalam pengendali umrah itu sendiri, kerana The Sunday Times Singapura sebelum ini ada mendedahkan bahawa terdapat rakyat Malaysia menentang pengambilan vaksin dengan mendapatkan khidmat bantuan ejen pelancongan bagi memalsukan dokumen pemvaksinan jemaah haji atau umrah, sekaligus lulus syarat ketat kemasukan mereka ke Tanah Suci. Dan kita tahu Tuan Haji, sedikit ini dilaporkan sebelum kehadiran COVID lagi, selepas kerajaan Arab Saudi menjadikan pengambilan vaksin meningococcal meningitis sebagai syarat wajib semua bakal haji dan umrah seluruh dunia pada Mei 2001. Jadi mungkin ada persoalan di sini, adakah tidak mustahil untuk perbuatan kelakuan tidak bertanggungjawab ini diulangi untuk vaksin COVID pula? Tapi kita minta Tuan Haji jangan jawab dulu kerana analisis perlu berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, kembali dalam analisis. Mungkin Tuan Haji boleh terus beri jawapan tentang persoalan sebentar tadi. Okey, baik. Kalau diikutkan sebelum pandemik, memang kita diwajibkanlah untuk mengambil vaksin meningococcal meningitis yang biasa yang Saudi dah wajibkan kepada setiap jemaah umrah untuk kita mendapatkan visa umrah. Okey, tapi berbalik dengan keadaan sekarang ni, era pandemik, di mana kita diwajibkan lagi sekali untuk fully vaccinated, divaksinkan Pfizer, AZ ataupun Sinovac dengan booster. Ini adalah amat berbeza. Because kalau dulu mungkinlah kita just vaksin yang murah tu, dia tak ada sistem. Dia tak ada sistem sangat. Okey, sekarang ni era pandemik, security ketat. Dan kita ada berbagai-bagai SOP untuk kita melaksanakan setiap pembagian jemaah tu lah. Macam contoh tadi dari segi ticketing airline-nya, kita nakkan jenama vaksin ni apa, dan sebelum bila kita dah buat visa, mungkinnya pula kita kena masukkan vaksin tu sendiri, jenama ni apa, dan kita kena print out physical vaksin tu digital untuk kita bawa ke kaunter penerbangan untuk dilihat, untuk di scan, sebab ada benda tu sahih ataupun tak sahih, original ataupun tak. Sampai saja di immigration Saudi dicek lagi sekali. Mana SOP dia amat ketat. Kalau banding daripada dulu mungkin tak berapa ketat. Orang kata dari segi SOP-nya. Tapi kalau dari segi sekarang di era pandemik, sudah tentu orang kata negara Arab tu sendiri pun dia nak menjaga keselamatan jemaah-jemaah sendiri. Bukan untuk diri kita, malah untuk masyarakat umumnya lah. Jadi sudah tentunya SOP tu amat ketat lah. Kalau berbanding dengan yang dululah. Baik. Doktor,
Ya. Baru-baru ni ada individu yang mendakwa dirinya dan jemaah yang dibawa ke Tanah Suci juga tidak divaksin jenis meningococcal kerana vaksin ini dikatakan sudah pupus. Benarkah jemaah haji dan umrah kita tidak lagi perlu mengambil vaksin ini, Doktor? Saya rasa itu satu yang harus. Dan yang di dalam serogroup CW35Y telah diwajibkan belum seperti Arab Saudi. Doktor, maaf, suara doktor tidak jelas. Boleh doktor ulang? Vaksin meningococcal Ya. iaitu jenis COVID-19 ini, iaitu serogroup CW135 dan Y telah diwajibkan sebelum memasuki Arab Saudi. Vaksin menjadi penting sebenarnya dan berkesan untuk melindungi manusia dari terkena kekangan otak dan berkaitan yang disebabkan oleh meningitis. Bakteria ini boleh menyebabkan meningitis, kekangan otak, lain-lain kekangan bagi otak dan ketik, sukar dirawat dan sering menyebabkan maut dan mobilitas yang tinggi. So adalah penting untuk umat Islam memahami bahawa langkah pencegahan melalui vaksin adalah usaha terbaik untuk mencegah suatu jangkitan. Nampak kata pasal, prevention is always better than cure. Ya. Baik, Ustaz, KKM dituduh sebagai pilih kasih berhubung sekatan ke atas perjalanan ke Tanah Suci berbanding perjalanan ke negara-negara lain untuk melancong. Walaupun kita tahu Ustaz, kes positif COVID-19 tanpa mengira varian paling banyak dikesan di pintu KLIA dalam kalangan jemaah umrah. Maka disebabkan itu kerajaan kita terpaksa membuat keputusan menangguhkan sementara perjalanan bagi menunaikan ibadah tersebut. Ustaz, bagaimana untuk kita menerapkan sikap sangka baik Muslim di saat pandemik jika ia terkait situasi ibadah begini? Dahulu isu penjarakan saf dan kini isu KKM pilih kasih terhadap perjalanan umrah berbanding bercuti ke negara lain. Sedangkan kita tahu ia dibuat bagi menjaga kemaslahatan ummah antara menjaga nyawa dan menunaikan ibadah umrah. Ustaz? Alhamdulillah. Yang pertama sekali, kita kena analisis tindakan kita. Daripada analisis tindakan kita ni, kebanyakan tindakan kita hari ni penuh dengan kebencian, sangka buruk, vaksin ni agenda barat. So tindakan tu perlu dianalisiskan dulu, sama ada betul ke tidak. Yang kedua, fikiran kita, sangka baik. Kita harus sangka baik. Qala Rasulullah, qala ta'ala, ana zanni 'abdi bi. Kita kena ikut sangka baik pada Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah ikut sangkaan yang baik-baik. Allah akan selamatkan kita. InsyaAllah. Yang keduanya, bila kita dah sangka baik, fikiran kita baik, tak ada dendam, tak ada sangka buruk pada vaksin-vaksin ini adalah satu ikhtiar. Yang ketiga, kita kena buat analisis hati kita. Buang perasaan benci, buang perasaan tak selesa, buang perasaan-perasaan macam ni. So, tiga elemen inilah menyebabkan manusia hidup. Yang pertama, diri. Diri ni, Allah SWT pun berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Api neraka ni satu tempat yang bahaya. Begitu juga keluarga Malaysia kena jagalah ahli keluarganya. Tak kisahlah pergi umrah ke pergi mana, tetapi kalau dijangkiti COVID, baik dia balik daripada Afrika ke, baik dia balik daripada Amerika ke, baik dia balik daripada UK ke, tapi dijangkiti Omicron, maka akan bangkit isu jaga-jaga supaya pintu ke negara tersebut ditutup sementara waktu, supaya wabak ini tidak merebak di Malaysia. Yang seterusnya, bila kita dengar yang ini, kita ni, saya tak setuju dengan vaksin. Saya tak setuju. Saya manusia yang tak setuju dengan vaksin. Tapi saya mengambil vaksin. Kenapa? Saya tak setuju dengan bapa saya, mak saya yang melarang saya keluar rumah waktu malam, waktu kecil. Tapi saya ikut perintah ibu dan ayah saya. Saya tak setuju dengan banyak perkara, tapi saya patuh. Kerana apa? Kerana inilah sifat tolong-menolong sesama Islam. Untuk menjaga nyawa orang lain. Untuk menjaga keselamatan negara.
untuk memudahkan ibadah umrah dan haji yang kita rindui selama ni. So kerjasama, tolong menolong. Mungkin dan kemudiannya biasalah orang tak setuju, adik-beradik tak setuju, Imam Syafi'i tak setuju dengan Imam Malik, tak setuju, berbeza pendapat. Tetapi daripada tidak setuju tu kita kena cari sebab dan akibat pula. Sebab mak saya selalu berletih jangan keluar rumah waktu malam. Alhamdulillah akibatnya saya terpelihara keselamatan saya terjaga. Saya selamat. Alhamdulillah besar sampai hari ini. Saya tak setuju dengan kemoterapi. Saya seorang sakit kanser. Tapi saya mengambil tindakan untuk mengambil kemoterapi. Saya patuh. Dan apa berlaku? Subhanallah. Allah masih memanjangkan usia saya. Ini adalah satu ikhtiar. Sebab dan akibat. Sebab apa dilakukan SOP yang seketat ini untuk melakukan umrah? Jawapan dia satu. Jawapan dia adalah untuk menjaga maslahat umat Islam itu sendiri. Tapi umat Islam ni, itulah dia terlalu banyak persepsi. Sangka buruk, KKM kena tuduh ni. Walaupun katalah ini satu gerakan yang diatur oleh musuh-musuh Islam. Kena ingat, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, kita juga merancang, tapi perancangan Allah itu lebih utama. Allah akan jaga orang yang menjaga SOP. SOP dengan manusia untuk hubungan hablum minan nas. SOP dengan Allah, hablum minallah. Kena jagalah. Allah suruh ikut pemerintah. Pemerintah sayangkan rakyatnya. Ini keluarga Malaysia. So apa berlaku? Ikut. Bila ayah dah tetapkan jangan keluar malam, kita ikut. Pasti ada kebaikan. Tapi anak masa kecil tak faham. Kenapa ayah orang lain orang ni biar je? Kenapa ayah aku ni strict sangat? Akhirnya anak-anak orang lain terjebak dengan kemalangan basikal lajak. Kita alhamdulillah bapak kita larang, selamat kita. Hidup lagi sampai hari ini. Alhamdulillah, selalunya anak yang masih kecil banyaklah ragam dia. Banyak tak setuju. Tetapi anak yang selamat walaupun tak setuju, dia patuh pada arahan pemimpin ataupun ibu ayah mereka. Wallahu alam. Ya, Tuan Haji, daripada sudut tergesa-gesa ini, sebab ada kenyataan yang mengatakan menangguhkan seketika perjalanan ke umrah ini, ke Saudi ini perlu bagi mengawal daripada Omicron terus merebak di negara ini, dan terdapat kenyataan daripada Bumitra yang mengatakan ia adalah satu langkah yang tergesa-gesa kerajaan. Daripada sudut mata, bagaimana? Di mana kita bila kita dapat pengumuman daripada 1 hari bulan Januari baru ini, mana YB KJ daripada Kementerian Kesihatan, YB Menteri telah mengumumkan di mana menunda sementara lah penangguhan sementara umrah bermulanya daripada 8 Januari 8 Januari, dan selepas tu diumumkan balik dia mengambil masa 1 bulan lah untuk dianalisis. 8 Januari hingga 8 Februari untuk dianalisis bagaimana kes by kes lah. Sekiranya 1 bulan tu okey, dan maka dia akan buka balik lah. Mudah-mudahan macam tu lah. Jadi bagi kita sudut mata memang kita kurang setuju kerana langkah secara drastik ni. Sebagai industri player kita telah orang kata buat persiapan terlebih awal, yang kata kita dah merancang awal, di mana sudah tentunya bila jemaah-jemaah nak pergi ke umrah ni kita dah buat persiapan 1 bulan sebelum. Mana pembayaran semua telah kita dah buat. Contohnya dari segi airline dia, dari segi visa dia, dari segi hotel di Mekah dan juga Madinah lah, semua sudah dilunaskan sebulan awal lah. Jadi kita faham di mana kerajaan untuk mengekang wabak ni lah demi kemasyarakatan rakyat, demi kesihatan masyarakat umum, kita faham. Bukan kita menolak, cuma kita tak setuju dari segi drastiknya orang kata pengumuman yang secara drastik tu lah kita tak setuju. Di mana sepatutnya mungkin YB Menteri harus kata berbincang dengan kita lah dalam industri kepada kita dulu, terlebih dahulu industri sebagai industri player. Contohnya dari segi persatuan mata
mungkin kita boleh mengambil mungkin perancangan lebih kurang 1 bulan. Orang kata untuk kita melunaskan yang mana jemaah-jemaah yang dah buat persiapan ni kita terbangkan terlebih dahulu dengan memperketatkan SOP yang ada. Seperti mana yang kita faham, jemaah yang semua yang dia tunda ni sebabkan jemaah yang balik pada umrah ni didapati positif Omicron. Kalau di sudut WHO pun Omicron ni adalah satu orang kata gejala yang ringan berbanding dengan gejala Delta lah. Jadi orang kata kalau kita dari sudut kesembuhan ni pula kebanyakan jemaah sembuh. Mana dia orang kata positif dan selepas tu dia sembuh lah. Mana gejala ni gejala ringan yang boleh kita orang kata memperketatkan SOP kita dari segi SOP berbincang dengan kita terlebih dahulu daripada kita menyekat serta-merta lah. Dan implikasinya kepada jemaah itu sendirilah, bukan kepada industri player, malah kepada jemaah itu sendiri. Penambahan kos sudah tentunya bila kita akan bila pembukaan ni dibuka oleh kerajaan, sudah tentunya package tu akan jadi damage lah. Sudah tentu ada kos-kos hidden cost yang akan ada selepas tu. Ya, sama ada ia tergesa-gesa atau tidak daripada sudut pandang pegawai perubatan kita, Dr. Nur Zaidi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Analisis berat seketika. Alhamdulillah, kembali dalam analisis. Kami dimaklumkan talian telefon Dr. Nur Zaidi masih lagi tidak dapat dihubungi dan saya mau terus ajukan kepada Ustaz. Ustaz salah seorang daripada jemaah umrah yang terkesan akibat penangguhan atau penundaan trip umrah selepas pasca pandemik ini. Ustaz, bagaimana kita mahu mendamaikan hati-hati jemaah umrah yang agak kecewa pada saat ini, yang mana hampir 2 tahun menanti untuk pergi melawat menziarah Rasulullah, sujud di Baitullah, namun tidak kesampaian lagi, walaupun orang kata sebulan, namun rindu itu mungkin dah terlalu lama. Bagaimana Ustaz untuk kita mendamaikan hati-hati para jemaah umrah kita? Yang pertama, masa saya dapat tahu bahawa umrah ni ditangguhkan sehingga keadaan reda, saya sebut Alhamdulillah. Dan saya istighfar seberapa banyak yang boleh, kerana mungkin saya tak dapat melakukan ibadah umrah sebab ada dosa-dosa saya yang Allah Ta'ala tak sudi jemput saya di sana. Yang keduanya, saya mengucapkan syukur Alhamdulillah dan berterima kasih pada kerajaan Malaysia mengambil tindakan ini demi menjaga kepentingan nyawa saya. Saya seorang pesakit kanser dan sekiranya benda ni dibiarkan, sekiranya tak dapat kesan mereka yang terkena Omicron dan tak dapat kesan mereka yang menipu, maka wabak ini mungkin akan menjadi lebih dahsyat. Virus ini akan bermutasi lebih dahsyat daripada virus Delta. Dan ini semua perancangan Allah. Dan bila kita sebut Allah ada, la taqaf wa la tahzan innallaha ma'al, jangan takut dan jangan bersedih, Allah bersama kita, insya-Allah kita akan berlapang dada. Mungkin kalau tak dapat pergi umrah sekalipun, insya-Allah niat kita tu Allah dah bagi pahala. Insya-Allah. Jangan bersedih sangat. Dan kemudiannya kita boleh lakukan sesuatu untuk kebaikan diri kita. Contohnya, perbanyakkan selawat dan ibadah yang lain. Saya cuma nak antara yang betul-betul rasa ni, bila saya dapat lihat peristiwa banjir pula datang Melanda. Kita dapat bantu duit yang nak belanja di umrah tu, kita boleh bantu mereka yang terkesan akibat banjir. Banyak dikisahkan dalam sejarah kalau kita dah tengok bagaimana umrah pada tahun itu, haji pada tahun itu sepatutnya dilakukan oleh seorang, tetapi orang ini duit itu dia belanjakan untuk membantu jirannya yang miskin. Akhirnya dia dikabarkan dia mendapat pahala umrah yang mabrur. Wallahu a'lam. Baik, Dr. Nur Zaidi. Doktor di talian Skype. Doktor dengar? Ya, dengar. Baik, Doktor, berkenaan penangguhan perjalanan bagi jemaah umrah yang
Umrah Malaysia yang ini. Pada pandangan doktor, adakah ia satu tindakan tergesa-gesa kerajaan atau ia langkah proaktif KKM dalam membantutkan lebih banyak jangkitan COVID yang dibawa masuk ke negara ini, doktor? Saya rasa ia takkan, kalau dibandingkan dengan benda lain pun boleh bagi berkelonggaran kan. Tapi masalah dengan umrah ni, masalah dia dia datang dengan pakej yang besar. Jadi bila di pakej yang besar, jadi kadar jangkitan tu akan menjadi lebih tinggi. Dengar tak? Dengar. Teruskan doktor. Jadi bila jadi lebih tinggi tu, dia orang terpaksa menghadkan kepada bila jadi kadar jangkitan yang tinggi dalam jemaah tu, jadi dia orang terpaksa menghadkan. Dia berbeza daripada yang kalau sebelum ni dia orang cakap macam pergi masjid kena tengok SOP penjarakan, tapi bila pergi ke satu-satu event tu semua orang dekat apa semua kan. Yang tu dia lain. Yang ni sebab package yang dia bawa tu, maksudnya dia pergi ke satu tempat umrah dan dia patah balik ke sini dalam satu gerakan orang yang besar. Yang tu yang menyebabkan tindakan terpaksa diambil. Macam tu. Cuma saya minta macam kerajaan kena lebih lagi lah. Macam masalah dengan Omicron yang dikatakan dia punya kadar jangkitan tu dia tak menyebabkan keterukan yang macam melibatkan macam Delta kena masuk ke ward ICU apa semua kan. Tapi dia kurang. Jadi kena teliti yang tu samalah. Dan lagi satu macam kadar macam vaksin yang orang yang dah dapat tu, sebenarnya orang yang tak vaksin dia tak menyebabkan menjangkiti orang yang kena yang dah vaksin. Cuma dia membahayakan diri dia sendiri sebenarnya. Sebab bila kita dah vaksin, kalau Omicron tu ada dekat Mekah dan kena dengan orang yang vaksin, jangkitan dia tak teruk. Tapi orang yang tak vaksin ni, dia kena berhati-hati. Sebab dia dah tak ada vaksin dan Omicron ni dia tengok macam kawan ni dia tak ada pertahanan, dia akan jadi lagi teruk. Jadi yang masalah dia sekarang ni, kita kena tengok bila dia balik tu, selalunya yang kita tengok bila dia orang balik, dia orang ada jangkitan yang ramai, tapi kebanyakannya dia orang tak ada macam yang ni dah sesak nafas peringkat 3, peringkat 4, kita dah tak dengar dah benda tu. Mungkin dia ada batuk sikit apa semua, kena kuarantin apa semua kan. Jadi kena pertimbangkan benda tu. Maksudnya kes vaksin ni dia lebih kepada orang yang tak pergi tanpa vaksin tu lebih bahaya daripada orang yang pergi dengan vaksin. Maksudnya dia kalau dia kena pun dia tak teruk. Itu yang isu sebenarnya. Jadi saya rasa kena pertimbangkan lah. Maksudnya walaupun dia orang balik dengan ramai, tapi kadar jangkitan tu InsyaAllah lah tak akan kena macam kalau sebab kita kadar vaksinasi kita kat negara Malaysia ni tinggi. That's why macam mana kita tak buat lockdown pun kita punya kadar jangkitan tu dalam 2-3 ribu saja. Berbanding yang sebelum ni kan ada sampai 20 ribu semua kan. Yang tu adalah kesan-kesan baik vaksinasi. Jadi kita kena pertimbangkan lah kita. Maksudnya di sini doktor, gesaan daripada pengendali umrah yang mahu kerajaan untuk mempertimbangkan semula penangguhan, sementara itu sebaliknya memperketatkan SOP jemaah umrah itu, ia memperketatkan SOP di saat ini bukan satu langkah yang tepat. Adakah itu maksud doktor? Memang adakah sewajarnya keputusan yang dibuat KKM sekarang ini menunda trip umrah? Saya rasa dia tak perlu bertunda, tapi dia perlu memperketatkan lagi. Dari segi macam vaksinasi tu, dia kena betul-betul dapat. Maksudnya sekarang ni kita kena cari macam mana kita nak elak daripada penipuan vaksin ni. Maksudnya daripada sudut aplikasi MySejahtera itu sendiri? Yang tu masalah dia, dia macam ni. Kalau ikutkan, masalah yang mula timbul adalah
sebelum ni vaksin dia dikawal oleh kerajaan sepenuhnya. Betul. Selepas itu, untuk mempercepatkan lagi proses vaksinasi ni, diorang telah mula membuat jualan. Maksudnya klinik boleh membeli vaksin dan menjual kepada masyarakat. Betul. Kat situ mula timbul. Penipuan mula timbul dekat situ. Bukan masa awal-awal vaksin dikontrol oleh PH Corp apa semua tu, masa tu tak timbul. Bila dah dia dibenarkan dijual, contoh macam Sinovac boleh dijual, di situlah yang mula timbul penipuan vaksinasi tu. Jadi apa yang kerajaan perlu buat, tutup balik. Ya, maksudnya jualan tu. Maksudnya kontrol balik dan buat macam yang mula-mula dulu. Macam kita buat Pfizer, AZ, apa semua PPV, semua dikontrol oleh kerajaan. Dan doktor-doktor swasta ni membantu dari segi mempercepatkan lagi. Bukan membenarkan doktor tu membuat benda jualan tu. Sebab dah kita nampak ada fraud dia kat situ. Jadi tak perlu tunda umrah ni. Cuma perketatkan SOP vaksinasi itu sendiri. Mungkin Tuan Haji mahu menambah? Ya, saya setujulah dengan doktor yang tadi cakap. Bila kita dah fully vaccinated, tambah-tambah lagi kita dah ada booster. Yang mana kebarangkalian untuk berjangkit tu memang tak ada lah. Kan? Bila kita dah divaksin, untuk kita berjangkit pun memang dah kurang. Sebab tu kita boleh lihat jemaah-jemaah yang balik ni, bila syarat-syarat utama bila dia balik daripada Mekah, dia orang kena PCR test lagi sekali 48 jam, mana 2 hari berangkat tu. Kebiasaan memang negatif lah, dari segi percentage memang negatif, dan baru dibenarkan pulang lah. Kan? Jadi persoalan kita kali ini saya kalau boleh minta lah pihak kerajaan orang kata kembalikan balik home quarantine. Di mana itu yang kita minta sangat pada pihak KKM ataupun pihak NAKMA sendiri, kembalikan home quarantine, kerana saya rasa home quarantine tu bagus. Mana kita bagaimana kita tak nak kawal orang individu tu, kan, mungkin banyak cara lah. Macam sebelum ni diperkenalkan dengan peranti digital dia, untuk kita pastikan jemaah tu berada di rumah, tanpa dia ada syarat-syarat tertentu untuk kita melayakkan home quarantine lah. Kalau quarantine di hotel pun, kita minta orang kata jasa baik kerajaan untuk subsidize quarantine tu sendiri, macam mula-mula dulu pihak orang kata kerajaan subsidize dengan harga yang lebih murah lah. Kerana yang pergi ni bukan orang yang berada pun. Ini kadang-kadang golongan yang pertengahan, malah cukup je untuk melepasi kos umrah tu. Baik. Yang itu maksud. Baik, kesimpulan perbincangan kita selepas ini, jangan ke mana-mana. Sijil vaksinasi palsu umrah mabrur 1 jam sudah analisis membincangkan topik ini, dan kesimpulannya mungkin kita boleh minta kita punya Dr. Nur Zaidi merupakan pengerusi penerangan Perdim untuk menyimpulkan terlebih dahulu. Saya minta sangat-sangatlah agar masyarakat tolong dapatkan vaksin sepenuhnya lah, dan ikutlah apa yang disarankan oleh kerajaan demi untuk tidak menyusahkan orang ramai. Dan saya juga mewakili majoriti GP Muslim menyeru agar semua GP, tak kira Muslim ataupun tidak, agar tidak terjebak dengan sindiket ini. Kerana semasa pandemik inilah pihak KKM telah membuka kerjasama seluas-luasnya pada pihak swasta. Dan dikhawatiri dengan kejadian yang terpencil ini akan menyebabkan kepercayaan yang diberi akan terhakis. Ibarat nila setitik rosak susu sebelanga. Itu harapan saya. Baik, terima kasih Dr. Nur Zaidi. Mungkin Tuan Haji silakan selaku wakil daripada Presiden, merupakan Naib Presiden Umrah dan Haji Mata. InsyaAllah kita juga merayu pada pihak kerajaan, especially pihak KKM ataupun Motek untuk mempertimbangkan balik kata SOP yang ada, ataupun jangan macam contohnya jemaah yang sebelum ni boleh dikuarantinkan di rumah, sekarang dah tak boleh disebabkan penularan penyakit Omicron lah. Seperti mana kita dah penjelaskan tadi, malah bila kita dah divaksinkan, dah di fully vaccinated,
kita tak membahayakan pada orang lain lah. Mana bila kita dah divaksinkan. Tambah-tambahan sekarang syarat pun kita kena mengambil penggalak. Ya. Penggalak. Jadi kita insya-Allah saya pun juga merayu pada pihak jemaah luar sana kalau boleh ambil penggalak Baik. sebelum kita berangkat pergi supaya badan kita fit sebelum kita pergilah. Cuma isu dia kalaulah dibuka balik insya-Allah kerajaan pertimbangkan balik yang dari segi kuarantin ataupun kalau tak boleh home quarantine disiapkan kuarantin di tempat-tempat kerajaan yang lebih selesa lah ataupun hotel-hotel yang lebih selesa tetapi disubsidize oleh pihak kerajaan sendiri. Baik. Itulah pandangan dayuan saya pada pihak kerajaan. Baik. Terima kasih Tuan Haji. Ustaz, mungkin pesanan kepada bakal jemaah umrah yang masih berhasrat untuk mendapatkan sijil vaksinasi palsu. Nasihat saya dalam melakukan ibadah umrah, janganlah kita melakukan daripada mulanya kita dah menipu. Bila menipu, hukumnya berdosa. Tak payah tipu, ikut cara mudah. Nak menipu ni susah. Jadi, ambil perkara mudah, iaitu ikut SOP dan insya-Allah kita mendapat umrah yang mabrur dan orang yang menipu dibenci oleh Allah dan dia akan menyusahkan orang lain. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada ketiga-tiga panel. Sebagai umat Islam, kita harus yakin dan percaya Allah adalah penyembuh segala penyakit, tetapi Allah meminta kita berusaha untuk mengubati penyakit. Untuk kesekian kalinya, suka untuk saya maklumkan, satu-satu fatwa yang dikeluarkan bukan hanya melalui pandangan ahli agama semata-mata, tetapi turut mendapat pandangan pakar bidang yang berkaitan. Demikian juga benarnya dengan vaksin COVID-19. Juga selagi mana satu-satu pemerintah itu tidak memerintahkan kepada maksiat, dengar dan taat kepada pemerintah itu adalah suatu perkara yang hak atau kemestian. Ini bukan saya cakap, namun ini firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita boleh mengaku kita muslim yang baik saat anjuran agama pun kita pertikai? Ayuh sama-sama kita muhasabah diri. Sekian analisis saya, Finan Sinos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.